Kejadian ribut petir, hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku lebih menyeluruh, terutamanya pada waktu petang dan awal malam sepanjang fasa pertama monsun timur laut yang berlaku ketika ini hingga hujung Disember. Dan ia melibatkan kebanyakan kawasan di negeri pantai barat Semenanjung meliputi Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor serta Barat Sabah dan Barat Sarawak. Manakala di pantai timur pula dijangka menerima tiupan angin lebih kencang dan berterusan dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km sejam serta hujan lebat. Dan kita nak tahu bagaimana Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA menangani cabaran untuk mendepani monsun timur laut tahun ini dan dalam masa yang sama ketika negara masih lagi memerangi COVID-19. Jadi bagi mengulas lanjut, bersedia menerusi Skype Datuk Dr. Aminuddin Hasim merupakan Ketua Pengarah NADMA Malaysia. Terima kasih Datuk bersama saya di Buletin Awan ini. Boleh Datuk kongsikan apa persediaan NADMA ketika ini dalam mendepani monsun timur laut pada tahun ini? Terima kasih Aswani kerana berkongsi maklumat berkaitan yang tadi berlakunya monsun timur laut. Sekarang ni banjir dah mula dan Met Malaysia telah pun declare patutnya bermula pada 11 hari bulan November yang lalu. Dan ini akan berlarutan sehingga Februari ataupun Mac tahun 2021. So, apakah persiapan yang kita telah laksanakan? Kita telah mengadakan beberapa simulasi dengan Jabatan Perancang Bencana Negeri di negeri-negeri dan juga di daerah-daerah, dan kita melihat bagaimanakah mereka melakukan persiapan. Dan untuk makluman, kita telah pun mengadakan audit pusat pemindahan sementara di daerah-daerah yang ada selamanya ini 5,422 pusat pemindahan sementara yang kita berada di daerah, dan kita melihat bagaimanakah mereka mengadakan persiapan-persiapan tersebut. Dan kita tahu dalam suasana COVID-19 ini banyak lebih persiapan yang kita terpaksa adakan kerana dengan adanya SOP yang telah kita edarkan kepada mereka untuk mereka bersiap sedia melakukan persiapan-persiapan yang sewajarnya. Dan kita juga melihat bagaimanakah persiapan yang diadakan oleh Barisan Hadapan. Ada lebih kurang 6,500 logistik yang kita pastikan berada dalam keadaan siap siaga. Dan kita minta semua anggota-anggota APM, bomber, polis dan sebagainya melakukan persiapan-persiapan, memeriksa logistik mereka dan bagaimanakah mereka hendak melaksanakan apabila suasana banjir berlaku. Dan Datuk tadi sebut tentang SOP ataupun persiapan ketika berada dalam pandemik COVID-19 ini. Jadi persiapan itu perlu dipertingkatkan lagi. Jadi dari segi SOP dan juga koordinasi penyelarasan bantuan bersama agensi lain bagaimana? Tugas NADMA adalah untuk mengkoordinasi menyelaras semua agensi-agensi yang berkaitan suasana banjir nanti. Apabila bencana berlaku, maka banyaklah agensi-agensi yang akan terlibat, sama ada JKM-nya, Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan terlibat mendaftar mangsa-mangsa tadi, menempatkan mereka di pusat pemindahan sementara dan melihat kebajikan mereka daripada A sampai Z. Kemudian ada yang akan pergi ke rumah-rumah melihat keselamatan ataupun membawa mangsa-mangsa tadi daripada kawasan banjir ke pusat pemindahan sementara, dan juga banyak lagi yang terlibat. APM pula membantu kita dalam menguruskan agar makanan dapat diedarkan dan sebagainya. Untuk makluman, apabila dalam suasana SOP nanti, kita pastikan bahawa COVID-19 tidak merebak di pusat-pusat yang pemindahan sementara yang telah kita assign tadi. Contohnya, apabila mereka berada di situ, mereka perlu mendaftar menggunakan MySejahtera. Dan dahulu kalaulah kita ada agihan makan makanan, tidak seperti dahulu, tidak kita membuat macam gotong royong. Kali ini kita edarkan makanan dalam pack food. Kita tidak boleh macam dahulu, tidak boleh ramai-ramai berlonggok dan kita dapat tengok suasana macam meriah. Kali ini kita akan memastikan bahawa APM yang berada di pusat pemindahan sementara nanti supaya penjarakan ada, mereka bergerak dalam suasana yang selamat, kebersihan mereka terjamin dan mereka perlu dalam setiap masa memakai face mask.
ini merupakan salah satu SOP yang hendak kita laksanakan di kawasan-kawasan banjir nanti di pusat-pusat pembinaan sementara. Untuk itu kita telah pun mengedarkan SOP pada awal bulan yang lepas, dan mana kawasan-kawasan di Terengganu, di Pahang, Kuantan telah pun mengadakan simulasi-simulasi untuk lihat bagaimana ia dapat dilaksanakan. Kita perlu ingat bahawa dalam suasana bencana nanti, masing-masing tidak tahu hala tuju dan agak kelang kabut. Dalam masa itu perlu kita memastikan apa yang akan menangani banjir nanti di pemberian hadapan perlu kompos, tenang dan memastikan segalanya berada dalam keadaan yang teratur. Kita dah pun melakukan beberapa persiapan dan kita telah pun melatih mereka untuk menghadapi saat-saat getir itu nanti. Ingat, ini daripada sekarang sehingga bulan Februari nanti bila banjir berlaku, kita perlu memastikan bahawa kita di Barisan Hadapan tadi membantu mereka. Kemudian barulah kita lihat bagaimana kita pula menjaga diri kita. Ya, dan tiada gotong royong dan pemakaian pelitup muka. Apa lagi bentuk norma baharu mungkin dari segi pengurusan bencana yang mungkin perlu dijangka oleh rakyat Malaysia, terutama yang menetap di negeri yang dijangka bakal dilanda dengan monsun timur laut ini? Apa lagi contoh norma baharu? Bagi membantu pusat-pusat pembinaan sementara tadi lebih bersiap siaga, kita nak pastikan bahawa PPE-nya, face mask-nya sudah tersedia. Kita di NADMA sudah ada stockpile-nya di sini dan insya-Allah kita akan hantar dari masa ke semasa. Untuk itu kita pun telah meminta stok-stok makanan sudah sedia dan sebagainya. Dan kalaulah dulu kita ada 2-3 PPS, pusat pembinaan sementara dalam satu-satu kawasan. Kali ini jika kita perlu mengamalkan penjarakan, kita perlu lebih banyak kawasan-kawasan PPS disediakan, evacuation center tadi. Kalaulah dulu dalam satu bilik darjah kita ada 5-6 keluarga, kali ini kita akan tempatkan 2 atau 3 keluarga saja dalam cubicle tent yang akan kita sediakan. Dan kita pun bersiap sedia dalam pengalaman kita yang lepas-lepas. Kalaulah banjir yang agak hebat, agak berat, ada 1.5 juta penduduk akan terbabit. So bagaimana kita hendak melaksanakan program yang kalaulah seramai itu. Jadi kita di sini telah pun membuat pemberian face mask dan sebagainya untuk kita standby dalam keadaan-keadaan tersebut. Dan yang bagaimana kita cakap tadi, kita pun telah melakukan beberapa persiapan latihan untuk responder tadi, bagaimana mereka hendak menghadapi keadaan tersebut. Dan di dalam setiap PPS yang telah kita akan adakan, kita sentiasa akan merujuk kepada Kementerian Kesihatan. Sebab mereka lah yang merupakan expert ataupun pakar rujuk bagaimana hendak melaksanakan, adakah jarak yang sesuai dan sebagainya. Sebab kita tak naklah nanti dalam bila sudah banjir nanti kita ada masalah pula. Ada kluster banjir pula. Kita nak mengelakkan perkara itu untuk berlaku. Jadi untuk itu NADMA dan rakan-rakan kita semua, kita telah memastikan bahawa segala persiapan berada dalam keadaan yang terbaik. Ya. Dan Dato' akhir sekali, secara ringkas, pastinya NADMA bekerjasama rapat dengan Met Malaysia dan kita tahu monsun timur laut ini dijangka berterusan sehingga Februari, tetapi kita tahu kita berada dalam fasa pertama. Apa lagi mungkin dalam fasa-fasa seterusnya, apa yang kita boleh jangkakan, mungkin perubahan dari sudut cuaca dan juga persiapannya mungkin berbeza dalam fasa seterusnya, secara ringkas, Dato'? Untuk kali ini kita dimaklumkan bahawa pantai barat akan menerima hujan yang agak lebat, air yang agak. Kita lihat sekarang trendnya baru orang kata flash flood, banjir kilat sahaja. Tetapi kalaulah ia melanjut hingga 1 minggu, ini barulah kita akan fasa bencana tadi kita akan kick start lah. Esok Johor, Sabah, Sarawak pula Januari pula akan menerima hujan yang agak lebat dan banjir mula akan naik di kawasan-kawasan tersebut. Kalau kita tahu trend itu macam mana. Dan menurut kepada Met Malaysia, trend pada tahun ini insya-Allah kita akan
sama macam trend tahun lepas 2019 banjir. Jadi kita dapat mengandaikan macam mana perlu kita bertindak dan persiapan yang hendak kita laksanakan. Namun begitu, tahun ini agak unik. Mana tahun yang mana kita diserubungi suasana pandemik COVID-19. Jadi persiapan itu bertambah. Kita ada 80,000 orang yang akan digerakkan seluruh negara untuk menangani, untuk membantu kita menghadapi banjir pada tahun ini. 80,000 ramai itu sebenarnya. Tetapi insya-Allah target kita supaya mangsa banjir ini dapat mengharungi suasana banjir dengan baik, dengan teratur, dengan bersih dan mengikut SOP yang telah kita edarkan. SOP ini mungkin sebagai guideline saja. Tetapi kita perlu kerjasama rakyat untuk tenang dan ikut arahan ketua-ketua PTS yang berada di lapangan, yang mana mereka ini sebenarnya berhajat untuk memastikan bahawa kita dapat mengurangkan kerumitan yang kita hadapi dalam suasana banjir ini dan juga mengelakkan kita menjadi mangsa COVID-19. Jadi tolong dengar arahan daripada ketua-ketua APS sama ada daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun APM, Agensi Penguasaan Malaysia, APM di ini nanti yang akan tunjuk kita, arah kita, bantu kita supaya segalanya dapat dilaksanakan dengan detail. Baik, terima kasih untuk saranan itu. Merupakan Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah NADMA Malaysia, seruan dan nasihat kepada orang ramai untuk sentiasa berwaspada ketika monsun timur laut ini.